Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali bersiaran bersama EM Econ TV. Okay, hari ini sesi bersama saya, Cik Puan Lina, selaku sumber manusia EM Econ. Setelah sekian lama tidak bersua, kali ini kita bertukar-tukar muka pula. So, hari ini turn saya nak sembang-sembang ringkas je yang berkaitan dengan bidang bahagian saya lah, iaitu bahagian sumber manusia. Mungkin ada yang tak perasan, baru-baru ni kita ada buka sesi temuduga ataupun kita ada buka jawatan kosong sebagai HR baru yang kita tengah cari pengganti saya. Sebab saya dah tak lama lagi akan meninggalkan EM Econ. So baru-baru ni kita ada buka jawatan kosong lah untuk jawatan sumber manusia. Semalam kita dah pun adakan sesi interview calon-calon yang dah hantar resume dekat pihak EM Econ. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan calon-calon interview semalam memang sangat semuanya padu nak join jadi part of EM Econ family. Okay. Tapi sebelum tu saya nak bagi tajuk kita hari ni, saya just nak sembang untuk tips mohon kerja dan juga interview. Okey, mungkin bukan je terpakai untuk nak masuk kerja dekat EM ke apa, tapi mana-mana pun kita nak minta kerja, mesti akan ada benda-benda yang kita kena teliti lah. Sebagai contoh, sebab biasa saya terima resume ataupun email, WhatsApp ke daripada calon-calon yang nak mohon kerja. Ini saya rasa tips ni bukanlah terpakai nak berbahasa dengan saya je ke untuk masuk ke EM ni, tak. Tapi mana-mana je kita nak masuk ke mana-mana tempat pun, benda ni lah yang orang kata penting untuk calon-calon semua untuk ambil kira lah, jangan terlepas pandang. Sebab yang paling-paling yang saya perasan, bila benda perkara utama yang saya selalu dapat daripada calon yang hantar resume, hantar email kosong. Tiba-tiba masuk kita punya mail, sender tu send resume semata-mata. Kiranya tak ada cover letter ataupun tak ada ayat-ayat yang orang kata pemula bicara ke apa. Just sekarang tiba-tiba hantar resume kosong. So kita macam kalau ikutkan benda ni, paling penting untuk hantar email resume adalah pertama sekali mesti kena ada subjek. Tulis dekat situ memohon jawatan apa. Okay, mungkin kita kalau mungkin company besar kat luar sana mungkin ada buka beberapa jawatan kosong. Tapi subjek tu adalah penting lah, sebab kita nak tengok anda yang hantar resume ni hantar untuk untuk jawatan apa yang anda nak mohon. Mungkin ada orang tak tulis subjek tapi tiba-tiba dekat bawah dia tulis nak mohon apa-apa jawatan kosong. Tak boleh macam tu. Okay. So benda ni yang kita nak kupas kejap lagi. So saya akan sharekan benda-benda tips yang ringkas lah untuk masing-masing ambil berat untuk memohon kerja ataupun nak cari kerja. Okay. Sebelum tu, ada berapa? Sekarang ada 6 orang tengah saksikan live ni. Semua sihat ke? Saya dah lama tak buat live ni, macam kekok sikit. Okay, tak apalah, kita tak nak buang masa. Okay, yang first thing saya nak masukkan adalah, sebelum kita nak cari kerja, kita kena tengok dulu jawatan yang kita nak mohon tu sesuai ataupun tidak dengan diri kita sendiri. Okay, contohlah, kita tak boleh terus hantar email ataupun kontak syarikat, ada kerja kosong tak untuk ni, tapi tak tahu apa yang kita nak mohon tu sesuai ke tak dengan kita. Mungkin ada orang dia tak suka pun nak buat sales tapi dia minta sales. Bukanlah tak boleh nak cuba, sebab sekarang kita faham yang ramai orang kat luar sana nak cari kerja. Tapi jangan sampai benda tu macam kita tak nak buat. Bukan maksud tak buat, maksud saya benda yang kita tak minat ataupun kita tak boleh nak masuk tapi kita nak cuba sekadar untuk orang kata asalkan aku kerja. Kalau macam tu mungkin akan jadikan kita tak boleh nak go through dengan bidang yang kita nak masuk tu.
Terutama kalau kebanyakan daripada kita kerja dalam bidang yang bukan bidang asal yang kita belajar. Kebanyakannya macam tu lah. Kalau kita boleh belajar ataupun minat untuk belajar benda baru, mungkinlah itu tak ada masalah. Okay, tapi kena tahu apa yang anda mohon dan apa yang major scope untuk jawatan yang anda mohon tu. Contoh kalau minta nak jadi pembantu jualan ke, mesti ada, kita sendiri tahu basic-basic pembantu jualan tu buat apa. Okay, walaupun kita kerja kat mana-mana syarikat lah, kalau jual kereta ke, company perabot ke, apa-apa je. So kena tahu basic scope tu. Okay, yang nombor 2, bila nak hantar resume. Okay, first thing, kebanyakan yang saya cakap tadi, bila saya dapat resume ataupun orang contact untuk apply kita punya jawatan kosong, tolong jaga bahasa. Okay, maksud dekat sini professional, maksudnya jangan terlalu anggap macam syarikat yang nak ambil kita bekerja tu macam cakap dengan member-member. Maksudnya bukanlah kita nak ada protokol ke apa, tapi berbahasa tu profesional tu mesti kena ada. Okay, tak boleh tiba-tiba WhatsApp ada tak kerja kosong, tak ada salam, tak ada macam proper ayat. So tak boleh macam tu. So kalau saya dapat WhatsApp macam tu, saya awal-awal minta maaf, saya reject. Saya takkan view pun resume yang korang akan hantar, sebab dari segi komunikasi ataupun cara berbahasa tu dah gagal dekat situ. Okay, so kalau saya tengok pun, saya sekadar akan tengok sajalah resume tu. Memang saya macam kat situ saja, bagi saya dah gagal. So make sure masa nak contact ataupun nak WhatsApp ke, WhatsApp tu pun dah kira macam informal. Sepatutnya kena terus email kalau ikutkan kan. Tapi tak apa, macam kita nak email tu pun mesti macam saya cakap tadi, mesti ada subjek. Tulis kat situ memohon jawatan kosong sebagai apa, ataupun apa-apa subjek yang sesuai lah. Dan mesti ada macam ayat sikit, okay, nama siapa, saya ingin memohon jawatan sebagai apa. Lepas tu kepilkan sekali resume ataupun CJ-CJ yang ada bagi masing-masing lah. Sekiranya tak adalah tiba-tiba hantar email, tak ada ayat apa-apa, kosong, ada resume je. Kalau macam tu pun saya macam, selalunya HR mana-mana company pun akan rasa macam not proper way lah untuk apply kerja dan macam tu kan. Ini basic kan, kiranya macam sebenarnya dekat mana-mana pun kalau macam nak hantar resume kepada mana-mana syarikat pun memang benda macam tu lah yang kebiasaannya HR akan tengok yang utama. Okay, yang ketiga, okay. Sorry, awkward sikit. Yang ketiga, kita dah lulus dah tadi untuk cari kerja dalam benda yang kita suka ataupun benda yang sesuai dengan kita. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi adalah cara macam mana untuk anda semua approach bakal majikan, nak hantar email ataupun resume ataupun nak contact tu, mesti jaga bahasa. Okay, yang ketiga, bila dah hantar resume tu sendiri, okay, resume tu sendiri pun akan ada peranan dia sendiri. Maksudnya tak perlu letak benda-benda yang orang kata tak ada kaitan. Maksudnya tarikh tempat lahir, macam biodata semua tu tak perlu sebenarnya. Anda yang paling penting adalah nama, duduk mana, phone number, email ataupun apa lagi. Saya rasa itu pun dah memadai untuk awak punya anda punya background lah, self background kan. Lain-lain tu boleh masukkan pengalaman kerja ataupun study background. Yang nombor 2 study background, yang nombor 2 adalah study background. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Dan juga boleh tambah juga skills ataupun reference lah untuk rujukan kita contact majikan yang lepas ataupun yang kalau fresh graduate mungkin akan letak nombor pensyarah ke. Okay, so resume tu dia sebenarnya gambar kena ada. Okay, gambar terkini kena ada. Kalau boleh biar background tu orang kata formal lah, bukanlah gambar selfie tiba-tiba letak kat resume kan, kurang sesuai. Okay, so pastikan gambar tu proper. Gambar untuk masukkan dalam resume adalah proper dan formal. Dan yang paling yang antara yang lain yang utama juga, resume tidaklah terlalu fancy. Okay, resume tidak terlalu fancy. Maksudnya sekarang kan dah ada ramai yang jual template-template resume. Resume tu tak perlulah
terlampau banyak colourful sangat ke. Cukup simple dan orang kata kita boleh dapat info yang jelas dan sesuai lah. So tidaklah terlalu panjang sampai 4 muka surat ke, tak perlu. Sebenarnya paling kalau ikutkan 1 page pun dah cukup ataupun 2. Kita tak perlu resume tu sampai 3, 4, 5 page ke, tak perlu. So mungkin boleh minimizekan dan masukkan benda-benda yang penting. Okay, so itu tadi yang ketiga pasal resume. Okay, itu cara macam mana kita nak ambil kira dalam cara nak mohon kerja. Okay, mungkin dekat HR kat tempat lain saya tak tahulah macam mana cara diorang, tapi kalau biasanya kalau benda yang saya, mungkin calon yang kita rasa sesuai tapi macam ada benda yang tak kena dekat resume dia, saya akan email semula dan saya akan minta dia untuk betulkan semula email dia. Okay, sama juga macam yang resume, part resume ni tulisan. Tulisan pun penting juga. Tulisan tu tak perlulah terlalu fancy, tiba-tiba pakai orang kata font yang berangkai-rangkai semua kan, tak perlu. So cukup untuk pakai Calibri body ataupun Times New Roman pun okey. So tak perlu dah terlalu macam beria sangat orang kata, tapi at least benda tu mesti kena nampak formal lah. Okay. Kita baca komen sekejap. Cik Puan Wani. Okay, terima kasih kepada anda yang tengah saksikan live hari ni. Kita mula lambat sikit tadi, pukul 11 pagi. Hai Cik Puan, hai Tuan Edi Yusmi. Terima kasih sebab tengok. Tuan Muhammad Zaiham. Terbaik perkongsian. Alhamdulillah. Kita cuba untuk bagikan input yang menarik ataupun info yang berguna dekat siaran EM Econ ni, so supaya semua orang pun boleh dapat manfaat. Kapten Syamsul, ni Cik Puan Amalina ke? Ya, saya. Saya masih lagi bersama dengan EM, okey. Mungkin ada yang kenal saya. Kapten Syamsul ni kita punya staff 2018 tak silap saya. 2018 dah. Dia dah resign lama lah tapi masih lagi ingat Terima kasih. Jangan anggap sedih lah. Okey, terima kasih semua yang tengah saksikan. So mungkin anda semua boleh share live ni untuk kita sama-sama dapatkan info tentang apa yang saya kongsikan hari ini lah, iaitu tips untuk mohon kerja dan juga interview. Okey, tadi saya dah bagi 3 point. Okey, next. Biasanya saya nak bagi tahu yang kalau biasanya HR dia orang akan ambil masa mungkin dalam beberapa hari bekerja untuk respon ataupun bagi keputusan sama ada calon yang terpilih tu akan dipanggil untuk temu duga ataupun tidak. So kalau macam mungkin dalam dah 10 hari tak ada apa-apa kabar berita tu, mungkinlah anda tidak ada, orang kata tidak tersenarai dalam calon pendek untuk sesi temu duga bersama syarikat tu. Okay, so tapi biasanya pihak majikan tu akan hantar email untuk maklumkan sama ada anda tersenarai ataupun tidak. Tapi kalau tak ada, mungkin dalam 10 hari tu maksudnya mungkin dah tak ada, orang kata dah boleh propose untuk ke majikan lain lah. Okay, so benda yang seterusnya adalah sesi interview. Okay, part interview ni kebiasaannya bila kita dipanggil untuk interview, kita akan diberikan masa, tempat dan juga masa dan tempat lah untuk sesi interview tu. Biasanya takkan sesuatu company dia takkan panggil tiba-tiba hari ni boleh datang interview tak? Datang sekarang tidak lah. Biasanya mesti akan maklum 2 hari sebelum ke ataupun 3 hari sebelum ke untuk kita adakan sesi interview. Tapi sekarang mungkin kebanyakan company diorang tak buat interview berdepan, orang kata kiranya tidak. Mungkin ada sesetengah company yang diorang akan adakan sesi interview dalam Zoom meeting. Yang tu lebih selamat lah dalam keadaan sekarang kan. So kebanyakan ada yang buat Zoom meeting ataupun masih ada yang mungkin macam kita macam semalam pun kita buat walk in lah, datang dekat sini. So kita akan adakan sesi interview macam tu. So antara dua ni biasalah common lah, kita buat online ataupun secara berhadapan. Okay. Macam semalam kita dah buat secara berhadapan, alhamdulillah semuanya lancar. Dan benda yang paling penting
untuk first thing yang kita nak datang ke interview ni, pakaian. Okay, pakaian mesti kena formal. Maksudnya mungkin kadang-kadang ada orang yang terlampau ambil mudah ataupun rasa macam alah aku kerja kat Temerloh je, kerja kat kampung je kan. Tapi sebenarnya tidak. Interviewer mesti akan tengok ataupun nilai cara penampilan kita. Sama ada ia orang kata dia akan bagi first impression lah. Okay, first impression majikan terhadap calon yang akan ditemuduga sekejap lagi tu. So janganlah pakai selipar je pun datang interview. Janganlah pakai pakaian yang orang kata tak sopan ataupun ketat ke. Okay, pakai seluar jeans ke tak, itu bila dah nampak macam tu kita dah rasa macam rasa macam dah orang kata tawar. Okay, rasa macam, so benda bab penampilan memang akan bagi impression lah dekat bakal majikan kita tu, sama ada ia proper ataupun tidak. Mesti kena formal lah. Kalau perempuan pakaian sopan, baju kurung. Okay, jangan terlampau over sangat ke makeup dengan bulu-bulu mata palsu, atau tak perlulah. Okay, just kita macam masuk kerja kita formal dan tunjukkan profesional tu. So jangan tiba-tiba datang pakai baju style yang koyak-koyak tu, camping apa semua, tak boleh lah. Okay, kena ambil berat juga bab penampilan ni, sebab bukanlah kita tak boleh bergaya, tapi tak kena masa orang kata. Sebab masa kita nak berjumpa dengan orang buat kali pertama ni, itu sangatlah orang kata critical point. Okay, orang akan nilai kita dari situ. Kita pemakaian kita macam mana, cara bercakap kita macam mana. Okay, itu tadi yang saya share tadi. Untuk datang interview mesti kena jaga penampilan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, datang tepat pada masa, ataupun sebaik-baiknya dalam 10 minit awal. Make sure dah sampai dah dekat tempat interview tu. Kiranya orang kata masa tu pun sama, memberikan impression dekat bakal majikan. Takkanlah tiba-tiba kita nak interview tapi sampai 10 minit lambat. Saya sendiri pun pernah berhadapan dengan situasi macam tu lah. Saya tak silap saya setengah jam, 30 minit saya dah nak balik dah. Kiranya kita dah nak tinggalkan tempat interview dah. Tiba-tiba calon datang cakap saya interview sekian-sekian, tapi sebenarnya dah lepas dah daripada masa yang sepatutnya dia ada. So tak sepatutnya jadi macam tu lah. Kalau boleh, kalau macam ada kesulitan pun at least maklum. Bukanlah tiba-tiba senyap, kita dah janji contoh pukul 10 pagi, tiba-tiba pukul 11.30 sampai. Kalau macam tu dah fail dari sudut punctuality untuk masa lah. So kalau boleh biarlah datang lebih awal. So walaupun terpaksa menunggu, mungkin ada lagi 2-3 calon yang tengah menunggu ke, tapi tu tak apa. Sebab kita sekarang ni kita nak dapatkan kerja kan. So make sure datang tu lebih awal daripada waktu 10 minit pun, 5 minit pun tak apa. Tapi at least awal. Sebab nanti biasanya majikan pun dia akan bagi form ke apa ke untuk kita isi. Okay. Lepas tu seterusnya, sekejap. Okay, bila tadi kita dah masuk interview. Sekejap Okay, sesi temuduga ni macam tadilah saya cakap bentuk macam banyak memberikan kita punya orang kata pandang pertama dekat majikan kan. So bila kita dah dipanggil masuk untuk sesi interview, perkara yang seterusnya yang penting adalah intonasi suara ataupun kita punya pemula bicara. Okay, mungkin ada sesetengah orang kita rasa kekok kan nak bertemu dengan orang baru, ataupun rasa takut ke, gementar ke, nervous ke. Itu semua normal. Itu semua normal. So masa interview tu mungkin kita masuk, kita perkenalkan diri. Terus perkenalkan diri. Bila majikan minta kita perkenalkan diri tu, benda yang kita perlu sebut adalah background diri. First thing, macam saya cakap tadi dalam resume tu. Tapi ada empat benda je yang penting. Nama penuh. Apa tadi tak ingat lah. Nama penuh. Kira poin-poin yang penting ni dah tak perlulah sebut tempat lahir kat mana, tarikh lahir saya bila. Semua tak perlulah.
sebutkan basic-basic information yang penting. Lepas tu masukkan studies background dekat mana dan juga pengalaman kerja apa. Okay, itu cukup untuk buat orang kata introduction untuk sesi interview. Dan seterusnya kita akan jawab soalan-soalan daripada para majikan lah. Okay, ibaratnya temuduga ni adalah sesi dating. Dating yang penting. Sebelum ni kalau macam kita bercinta pun nak jumpa orang baru mesti nak wangi-wangi, nak cantik kan. So sama lah juga macam temuduga. Mesti ada proper punya attire. Jangan pakai seluar jeans, jangan pakai slipper. Mesti kena kemas. Okay. So pastikan datang awal tadi yang saya cakap tu, datang awal. Dan kita kami sendiri pun akan menilai macam mana calon-calon temuduga tu nak pentingkan poin-poin yang tadi tu. Okay. So bila dah masuk dalam sesi temuduga, biasanya kita akan diberikan macam-macam soalan daripada majikan kan. Dan dekat situ lah mesti bagi jawapan yang logik lah. Okay, macam contoh lah, kebiasaannya company akan tanya, apa yang anda tahu tentang syarikat kami? Okay, benda basic. So kat mana-mana pun kita minta kerja, takkanlah kita tak tahu company tu buat apa. Tak boleh kita cakap saya pun tak tahu apa company ni buat, tapi awak minta kerja dengan majikan ni. So sebelum hadir sesi temuduga ataupun mohon kerja tu, mesti dah study sikit. Okay, contoh mohon kerja dekat EM Econ kan, mesti dah study sikit EM Econ buat apa. Dah nama pun EM Econ, mesti dah buat aircon kan, takkanlah buat butik pengantin pula. Okay, so mesti ada basic knowledge lah pasal company tu. Dekat mana-mana pun sama. Okay, bila dah disoal macam tu, bagi tahu je apa yang kita tahu tentang sesuatu syarikat tu. Syarikat tu buat perkhidmatan bas ke. Macam kami ni EM Econ, mestilah kita buat aircon kan. Okay. Lepas tu biasa ataupun majikan akan tanya kenapa berminat nak kerja dekat sini. Okay, kadang-kadang mungkin ada orang kata saya sebab saya nak cari kerja je. Kalau macam tu dia jadi macam tak strong tau. Macam mana kenapa kita nak masuk dekat company tu. Kiranya macam kita tak ada nak mungkin tak ada benda yang kita nak belajar ataupun implement kita punya skill sendiri untuk masuk ke dalam company tu. So jawapan tu kena fikir tapi kena standby macam ada jawapan mestilah logik. Janganlah nampak sangat lurus tu. Memang semua orang nak duit kan, tapi kerja tu pun mestilah kita kena tahu sedikit jugalah. Okay. Lepas tu ada lagi majikan biasa tanya apa matlamat kerjaya kita dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Okay. Ada setengah orang mungkin saya nak part time je. Ataupun saya nak belajar benda baru ataupun nak kerja, nak membangun membangunkan diri ataupun nak bekerja lama ke ataupun kerja sekejap lepas tu nak sambung belajar ke. Mestilah korang akan bagi tahu dekat pandai-pandailah jawab Okay, tapi saya tak nafikan kadang-kadang calon temuduga ni memang dalam hati rasa macam kita nak dapatkan kerja tu, tapi tak sure pun benda tu diorang nak kerja sampai bila. Mungkin ada yang sekadar nak cari kerja sebab kita punya komitmen apa semua kan. Tapi kita cuba untuk bagi yang terbaik lah kepada majikan. Okay. Lepas tu kita punya skill ataupun communication skill, benda tu penting lah. So dalam interview pun intonasi suara ataupun cara kita bercakap ataupun cara kita orang panggil bahasa tubuh, benda tu pun penting juga. So kalau macam mungkin ada orang terlalu nervous apa semua kan, sampai tergagap dah cakap. Okay, so korang kena ada confidence sikit lah untuk berhadapan dengan bakal majikan. Benda tu okay je sebenarnya, so jangan risau. Kita semua sama je manusia, cuma kita takkan makan orang pun kalau salah cakap. Okay, cuma kalau rasa confident ataupun suara tidaklah terlalu kuat ataupun tidaklah terlalu perlahan untuk bercakap dengan interviewer tu sendiri. Okay. Okay. Apa lagi? Tuan Rizwan alias Assalamualaikum Cik Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Rizwan sebab saksikan live bersama saya pagi ni. Tuan Edi Yusmi datang 10 minit atau 15 minit awal. Betul.
Okay, datang awal ni penting. So tak adalah tiba-tiba datang lambat semua tak jaga masa. Tu dah fail dah dekat situ. So gagal dah dekat situ. So bila dah tiba-tiba datang lambat ni, kita pun dah ada bad impression lah dekat calon temu-duga tadi tu. Okay, setakat ni saya tak ada pun lain dah. Itu je lah basic-basic tips yang kena ambil berat. Okay, sebagai orang yang nak cari pekerjaan ataupun nak hadiri temuduga. Benda ni macam ibaratnya common sense je. So kalau boleh, berbahasa tu mesti kena jaga. Okay. So pastikan bila hantar resume tadi, jangan terus hantar resume kosong tanpa ada orang kata pemula ayat ke apa. Tak ada, orang kata kita kena pandai berbahasa lah. Tiba-tiba ada salah satu yang saya pernah dapat juga, tiba-tiba ada kosong lagi ke? Dia tanya, ada kosong, apa yang ada kosong? Ada slot kosong untuk servis aircon ke? Ataupun ada slot nak pasang aircon ke? Ataupun kerja kosong ke? So kat situ saya rasa macam not nice lah. So bila anda hantar macam tu, WhatsApp kita tiba-tiba tanya, ada kosong ke? Ada kosong apa? So dah kat situ pun dah macam tak sedap lah, kita nak rasa macam malas nak layan lah. Okay. Kalau kat company besar saya rasa memang takkan layan lah orang macam ni. So dekat situ pun dah ada orang kata judgement tau dari pihak majikan sendiri kalau kita berbahasa macam tu. So make sure bagi ayat, Assalamualaikum, selamat pagi, saya nama siapa, dari mana, okay, saya berminat untuk memohon jawatan sekian. Mungkin kita tak sure sama ada kena email ke ataupun kena serah by hand ke, boleh je. So tanya kat situ, tak ada masalah pun nak tanya apa-apa. Tapi macam saya cakap tadi, permulaan ayat ataupun cara berbahasa tu kena jagalah. Tak boleh lah bunyi macam orang kata biadab kan. Sebab kita tak kenal each other, tiba-tiba nak cakap macam tu. So not nice. So mesti ada orang kata profesional ataupun berbahasa tu penting. Okay. Mungkin setakat tu je dari saya hari ni. Kita dah tak ada soalan-soalan lain. Terima kasih Cik Puan atas perkongsian. Sama-sama, benda ni basic je. Cuma saya tergerak hati nak share pasal ni sebab inilah yang saya rasa. Inilah yang saya rasa masa jadi, bukan sepanjang kita berkhidmat ni, benda tu lah yang saya selalu jumpa. Saya cukup tak berkenan orang hantar resume kosong ataupun dengan ayat-ayat yang tak proper. So saya tegur. Saya anggaplah ini satu teguran ataupun perkongsian supaya mungkin kita semua boleh perbaiki cara macam mana kita nak cari kerja ataupun nak hadiri sesi temuduga akan datang. Mungkin lepas ni EM Aircon pun nak ambil staff baru ke. So kalau macam ada rezeki sesiapa yang tengah tengok live ni, kot-kot lah akan datang ada jawatan kosong yang EM nak buka, nak apply kerja dengan EM. Benda tadilah yang kita tekankan untuk calon-calon nak mohon dan juga nak hadir sesi temuduga. So jangan ambil mudah sebab daripada situ kalau dah gagal mungkin tidak layaklah anda untuk masuk kepada, bukan kami je tapi mungkin kat mana-mana pun sama. Okay? Okay, setakat ni itu saja dari saya. Minta maaf kalau ada salah silap cakap, tapi ambillah manfaat daripada apa yang dikongsikan tadi. Okay? Okay, itu saja. Terima kasih. Bye.